Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apa yang saya nak sebut pada peringkat awal ini lebih kepada untuk sebut budaya transformasi adalah budaya orang Islam. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran tentang sifat orang Islam. Ya, sifat orang Islam ialah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Umat sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat itu diwakili oleh suatu bangsa, diwakili oleh suatu komuniti warna kulit budaya yang tertentu. Tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwakili oleh suatu komuniti yang mengucap dua kalimah syahadah. Ya, diwakili oleh suatu komuniti yang berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau dia ikut syarat yang sedemikian, maka dia akan termasuk apa yang saya sebutkan tadi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Hanya layak mendapat gelaran khaira ummah, sebaik-baik ummah, ya, kalau dia ucap dua kalimah syahadah dan kalau dia ikut Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lain daripada itu, dia tak akan berjaya ikut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin saya sebut di sini, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang pertama, kalau kita telusuri ungkapan-ungkapan Islam tentang sejarah umat ini yang bermula dengan Adam alaihissalam, kita sebut budaya cemerlang ialah budaya umat Islam. Ya, walaupun kita tengok realiti hari ini, di mana-mana tempat orang Islam itu tertindas, lemah, ya, dengan pelbagai imej yang buruk. Ya, saudara kita dibunuh setiap hari di Syria, saudara Islam yang sekeliling dia tak buat apa pun. Ya, di mana saja saudara-saudara kita ditindas, kita tak buat apa pun. Tak ada bukti umat yang cemerlang. Ya, sebab itu yang pertama yang ingin saya sebut, cemerlang itu budaya para nabi. Kita lihat bapa kita Adam alaihissalam, ya, dan bonda kita Hawa alaihissalam, Allah tempatkan pada kedudukan yang amat cemerlang, iaitu duduk dalam syurga. Ya, dan untuk menjadi orang yang cemerlang tak ada pilihan. Dia mesti ada disiplin, dia mesti ikut peraturan. Adam alaihissalam bersama dengan Hawa, ya, Allah bagi segala-gala kehebatan kepada mereka, bagi ilmu, segala-gala ilmu. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Ya, kami berikan, ajarkan kepada Adam itu semua nama, semua ilmu kepada mereka berdua. Dalam hebat begitu pun Allah bagi satu syarat, satu disiplin. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu berdua dekati pokok ini. Itu disiplin. Untuk berjaya, untuk cemerlang, mesti disiplin. Apabila mereka langgar peraturan itu tadi, mereka termasuk orang-orang yang zalim, termasuk orang-orang yang gagal dalam kehidupan mereka, menyebabkan mereka dikeluar dari dalam syurga. Dan ini suatu peringatan kepada kita umat Islam. Kalau nak berjaya, kalau nak cemerlang, kena ikut peraturan. Sebab itu yang kedua saya nak sebut, umat yang cemerlang, umat yang ikut peraturan. Baik peraturan agama, baik peraturan dunia. Nak maju dalam soal agama, kena faham Al-Quran, kena faham hadis-hadis Nabi. Bukan hanya ikut-ikutan. Ya, orang lain duk sambut itu ini, kita pun ikut sama sambut. Ya, contohlah, kita taklah kritik orang sambut Maulidur Rasul. Ya, 12 hari bulan tu pun tak ada ulama yang sebut. Tarikh tu pun dah salah dah. Tarikh yang hampir tepat 9 Rabiul Awal. Itu pun hampir tepat sebagaimana disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir.
Tarikh 12 ni tak ada ahli sunnah yang sebut. Yang sebut mungkin Syiah. Ya. Bagaimana kita nak cemerlang? Bab yang tu pun kita tak tengok dengan baik, tak tengok dengan teliti. Ya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila kita sebut ikut peraturan, membawa maksud memahami peraturan-peraturan yang ditentukan oleh agama. Kita lihat, ya, bagaimana Nabi SAW dan para anbiya sebelum daripadanya. Ya, moderator kita tadi sebut soal Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kalau kita telusuri kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, bermula daripada dia dilahirkan lagi sehingga dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla, pelbagai peraturan yang Allah bagi kepada dia untuk dia berjaya. Setiap langkah dakwah dia penuh dengan usaha-usaha transformasi untuk berjaya. Bermula dengan dakwah dia kepada kaumnya, kemudian berdakwah dengan kaum yang menyembah bintang dan cakrawala. Falamma janna alaihi al-lail ra'a kaukaba. Ya. Bila datang malam, dia tengok bintang. Tiba-tiba bintang itu, dia kata inilah Tuhanku. Tiba-tiba bintang itu hilang. Ya, dia kata Tuhan aku tak mungkin hilang. Setelah bulan bintang itu hilang, muncul bulan. Ya, bila hampir fajar, bulan itu pun hilang. Dia kata tak layak jadi Tuhan yang hilang. Ya, terbit matahari keesokan harinya, ini lagi besar. Ya, tetapi setelah itu terbenam juga akhirnya, itu tak layak jadi Tuhan. Dia transformasi daripada satu pemikiran ke satu pemikiran yang lain, berhujah dengan kaumnya tentang perkara yang benar, untuk memberitahu bahawa peraturan hidup itu mencari Tuhan pun perlu dengan ilmu. Nabi SAW mengajarkan, yang saya sebut poin kedua ni, kalau nak berjaya kena ikut peraturan. Perang Badar, Nabi SAW bermesyuarat dengan para sahabatnya, sehingga sahabatnya bertanya, perang ini ketentuan wahyu, kaedah perang ini ketentuan wahyu atau ilmu manusia? Ya, Nabi sebut perang itu ialah tipu daya manusia. Al-harbu khida'ah. Perang itu tipu daya manusia. Akhirnya mereka memilih, ya, untuk bertahan di tempat yang ada sumber air, dibiarkan musuhnya tidak ada sumber air, baru boleh berjaya. Sekali lagi dalam perang Uhud, Nabi SAW tentukan kedudukan pemanah-pemanah, tentera-tenteranya. Tapi kerana ada segelintir, seorang dua je yang tak ikut peraturan, umat itu menjadi umat yang gagal. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, perkara ketiga kalau kita nak berjaya, ya, ialah umat yang terbaik. Ya, Islam meletakkan kita jadi terbaik kerana agama kita tidak pernah memusuhi akal fikiran manusia. Kita sebut dalam konteks UNIMED, Universiti Kejuruteraan. Buatlah inovasi dalam apa perkara sekalipun berkaitan dengan kehidupan manusia, ia disuruh oleh agama. Ya, perkara akidah, perkara ibadah, jangan buat inovasi. Ya, jangan duk cipta sebenarnya 10 tahun UNIMED kita buat solat 10 rakaat malam ni. Itu tak payah. Ya, akidah, ibadah, ambil sebagaimana yang diberitahu, tinggal sebagaimana yang tidak diberitahu. Ya, itulah Nabi salat, begitulah kita salat. Itulah Nabi ajar kita beriktikad, itulah yang kita pegang. Tapi dalam soal muamalat, kehidupan manusia, bagaimana nak bagi tempat ibadat kita rasa selesa, ia disuruh oleh agama. Ya, tidak ada bid'ah dalam soal macam mana bentuk pakaian. Nak pakai color putih ke, color hitam ke, color kelabu ke, pakailah. Ya, nak pakai kereta hijau ke, kereta warna batik ke, pakailah. Ya, tak payah tanyalah apa hukum goreng ikan dengan daging, tak payah tanya. Itu soal muamalat, itu soal kehidupan manusia. Ia diberi oleh agama. Ya, sebab itu Islam, ya, apabila dia datang dibawa oleh Nabi SAW, disebarkan oleh para sahabatnya, mereka berjaya menguasai dunia. Mereka sentiasa transformasi dalam bagaimana untuk membangunkan umat. Kita tengok Nabi SAW berdakwah di Makkah. Ya, saya pun hairan pasal apa suara saya tak transformasi malam ni. Ya,
Dia tersekat-sekat. 13 tahun Nabi SAW berdakwah di Makkah. Bila Nabi rasa ancaman itu boleh menggagalkan dakwah baginda SAW, baginda perintahkan sebahagian para sahabatnya hijrah ke Habsyah. Artinya duduk dalam satu keadaan, tak mampu ubah keadaan itu, kena pindah kepada keadaan yang lain. Ini yang orang duk sebut hari ni lah, thinking outside the box. Nabi lama dah buat. Nabi lama dah buat. Tak boleh dengan penduduk Mekah. Nabi suruh para sahabat hijrah ke Habsyah. Tak boleh dengan penduduk Mekah. Nabi SAW berdakwah kepada orang-orang Arab yang datang setiap tahun menunaikan ibadat haji ke Mekah. Sebab itu berlaku perjanjian Aqabah yang pertama, berlaku bai'ah Aqabah yang kedua, dan seterusnya, yang membawa kepada transformasi yang berikutnya. Nabi SAW ambil keputusan hijrah ke Madinah. Sepatutnya kalau nak berjaya, duduklah dalam rumah kita sendiri, duduklah dalam kampung kita sendiri. Kita lebih tahu orang kampung kita, kita lebih tahu kedudukan tempat kita. Tapi kalau ia tak boleh bawa kejayaan, kita kena transform, kena ubah. Maka Nabi hijrah ke Madinah. Nabi hijrah ke Madinah sehelai sepinggang, tak bawa apa pun, bawa tubuh badan je. Sampai di Madinah, apa yang berlaku? Nabi buat perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah untuk sama-sama jaga Madinah. Apa pasal kat Mekah dulu Nabi tak buat perjanjian dengan Abu Jahal, Abu Lahab? Tiba di Madinah, Nabi boleh buat perjanjian dengan Yahudi, Quraizah, Qainuqa, Bani Nadir, dengan orang-orang musyrikin Arab di Madinah. Nabi boleh buat. Ini transformasi. Berjanji bersama-sama untuk mempertahankan kota suci Madinah. Selama 10 tahun baginda SAW berada di Madinah. Madinah jadi satu city state, suatu negara bandar, Madinah, yang mampu menandingi Makkah, menyebabkan akhirnya sebelum baginda wafat, baginda mampu menguasai Makkah. Tuan-tuan, bila kita sebut kejayaan umat Islam, bila membabitkan soal kehidupan, mengembangkan kehidupan dunia, ia penuh dengan kebijaksanaan. Ia tidak jumud, ia tidak pernah memusuhi akal manusia. Tapi kadang-kadang kita, terutama Rabiul Awal, bila orang ulas sejarah Nabi SAW, sirah Nabi SAW, ia diulas dalam konteks yang terlalu sempit. Kalau kita nak berjaya, ikutlah model negara Islam Madinah. Apa model tu tak tahu. Kalau nak ikut model negara Islam Madinah, Nabi tak ada Perdana Menteri, tak ada Menteri Besar, tak ada Menteri Kebajikan, tak ada, Menteri Kerja Raya lagi lah tak ada, Jalan Raya pun tak ada. Kita lihat Nabi wafat, Abu Bakar memerintah selama 2 tahun. Abu Bakar dipilih setelah berlaku penghujahan antara Muhajirin dengan Ansar, perdebatan antara calon Muhajirin dengan calon Ansar. Sebab itu bila ada orang cadang debat antara calon-calon nak pilihan raya ni, masjid nak sebut pilihan raya tak boleh kuat sangat Ustaz. Sebenar Abu Bakar dengan para sahabat di kalangan Muhajirin dan Ansar sudah berdebat untuk pilih siapa jadi khalifah, dan akhirnya mereka sepakat pilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini budaya dah ada pada orang Islam, cuma orang kafir ambil. Bila orang kafir duk buat, kita dah ingat, oh kita tak boleh ikut cara macam tu. Dalam Islam banyak benda yang berjaya yang dibawa. Kita azan terlebih dahulu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah, dalam tempoh yang amat singkat, 2 tahun lebih sahaja, tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menunjukkan kepada kita kebijaksanaan politik beliau dalam menyatukan negara baru yang sudah kehilangan seorang Rasul yang mendapat bantuan wahyu daripada langit. Wafatnya Nabi SAW, Abu Bakar dilantik menjadi khalifah. Keputusan pertama yang dia ambil ialah menghantar tentera Usama menghadapi tentera Rom, kerana ia wasiat Nabi SAW.
kemudian menghantar tentera-tentera untuk menghadapi orang-orang Arab yang murtad. Sedangkan para sahabat lain tak setuju. Sebab apa? Sebab dia kata ini kerajaan baru, kena kukuhkan kerajaan dalam dulu. Tapi Abu Bakar dia transform daripada kaedah berfikir biasa. Abu Bakar juga kembali kepada Allah dengan kejayaan yang sudah dibawa olehnya. Datang Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Zaman Umar bin Al-Khattab, dunia Islam berkembang jauh, merentasi hingga ke Tunisia, Algeria pada hari ini di Afrika. Di sebelah utara dah sampai ke hampir di utara Syria pada hari ini. Ke timur, zaman Umar berjaya menjatuhkan kerajaan Parsi. Iwan Kisra itu dikuasai oleh orang Islam. Negara dah makin besar. Seluruh jazirah semenanjung tanah Arab sudah dikuasai oleh orang Islam. Maka ia menuntut suatu transformasi yang baru, bagaimana mentadbirkan umat. Sebab itu bila zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, tentera Islam dia bayar gaji. Sedangkan kaedah pada zaman Nabi, tentera Islam itu selesai perang bagi ghanimah. Tapi zaman Umar tak bagi. Umar bagi gaji bulanan. Cuba kalau orang yang tak faham perkara macam ni, dia kata tak, Umar dah tak ikut ajaran Nabi, Umar dah ubah ajaran Nabi. Kalau macam tu, tiap-tiap tentera yang perang tu nak kena bagi tanah. Tentera yang perang menghadapi Iraq itu berapa puluh ribu je. Iraq berapa besar? Nak bagi tanah Iraq tu kepada berapa orang? Seorang mau dekat 1000 ekar, 100 kilometer seorang. Kemudian orang Iraq yang dikuasai oleh orang Islam itu, kalau tanah itu dibagi kepada orang Islam, akan terasa dalam hati mereka, mereka ni datang nak jajah kita. Sebab kebun-kebun, harta benda itu milik mereka. Cuma orang Islam sudah menguasai negara mereka. Umar transform perkara berkenaan. Bayang tuan-tuan, kalau hukum ghanimah tu masih kekal sampai hari ni, orang berperang, tiba-tiba dia menang, dapatlah kutip kereta kebal 200 biji, yang balik perang tu balik rumah, parking kereta kebal depan rumah. Jenuh kita. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tengok sistem pentadbiran Parsi, Dawawin, Kisra, macam mana sistem filing dia, macam mana sistem rekod dia. Mereka ada rekod kurma berapa, tanam berapa, pokok berapa, bila nak bagi baja, bila nak ekspor, bila nak itu ini. Kemudian urusan perdagangannya bagaimana. Umar belajar daripada sistem orang-orang Parsi. Ia bukan bid'ah, ia bukan perkara yang dilarang oleh agama. Transform, berubah untuk berjaya. Dan inilah yang diteruskan oleh para khulafak setelah itu. Zaman Bani Umayyah, zaman Abbasiyah, bila dah amat kukuh, dikembangkan soal keilmuan. Begitu juga dengan zaman Osmaniyah. Tiba-tiba Osmaniyah jatuh pada 1924. Kenapa? Dia tak transform. Khalifah dok sibuk berkhaluat, berzikir di dalam masjid dia. Bukan jaga tentera yang nak jaga negara. Tuan-tuan kalau tengok ensiklopedia tentang pakaian askar, kita akan tengok awal kurun ke-20, akhir kurun ke-19 tu, tentera Eropah dah pakai baju besi yang hebat dah. Tapi tentera Turki Ottoman pergi perang pakai selipar je. Macam mana nak berjaya kalau kita tak ubah sikap, kalau kita tak transformasi minda, tak transformasi kaedah untuk mengembangkan dan memajukan agama itu. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, syarat yang keempat, kalau kita nak jadi umat yang berjaya, tak ada syarat yang lain. Inna khaira man istajarta bihi al-qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu lantik jadi pemimpin, jadi ketua untuk merubah manusia, pertama mesti qawi, gagah. Gagah dari sudut ilmunya, gagah dari sudut kemampuannya. Kemudian al-amin, amanah. Bukan dia sebut kuat solat ke, kuat puasa ke, tak. Untuk berjaya dunia, kena ambil asbab dunia. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya nak tutup sesi pertama yang jadi panjang pula. Tuan Haji Huzili dah tak sabar nak bercakap. Ialah kalau kita ingat khutbah Hajjatul Wada',
oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang Arafah dari Wadi Uranah. Khutbah Hajjatul Wada. Bagi orang pergi ke Makkah dia tahu, pergi ke Arafah dia tahu macam mana Nabi khutbah pada hari Hajjatul Wada itu, ya, di hadapan ratusan ribu umat Islam. Hampir kesemuanya hafal sebiji-sebiji apa yang Nabi sebut. Hampir semuanya hafal, ingat. Mungkin ramai kita berfikir, dia Nabi lah, dia tak perlu mikrofon. Kalau kita sebut mikrofon, sahabat Nabi pun pening. Apa mikrofon tu? Memang tak wujud pun. Lebih 1000 tahun lepas itu baru wujud mikrofon. Ataupun ada lagi yang terfikir, macam cerita sebahagian kononnya syekh-syekh tarekat lah. Kalau dia nak ceramah, dia cacak tongkat dia depan tu, ya, daripada tongkat itulah akan mengaum semua ratusan ribu boleh dengar ceramah dia. Nabi buat begitu ke tuan-tuan? Tak. Nabi cukup inovatif. Mereka ikut kaedah yang dibuat oleh orang-orang Parsi, ya, iaitu setiap berapa puluh meter, apa yang Nabi sebut, yang depan akan sebut, yang belakang sana akan sambut balik, yang belakang sana akan sambut balik, menyebabkan semua orang dengar khutbah Hajjatul Wada yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam erti kata lain, umat Islam kalau nak berjaya, bab akidah, bab ibadah jangan tambah. Tapi bab muamalat, bab kehidupan dunia, kita kena sentiasa berlumba-lumba, berfikir, bersaing dengan orang lain agar kita dapat menguasai seluruh umat manusia, menjadi umat yang cemerlang. Wallahu a'lam.